Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dah selesai bab 10 iaitu gradient of a straight line. Hari ini kita akan masuk kita punya chapter yang baru iaitu chapter 11, isometric transformations. Okey, apa benda transformation ni? Transformation adalah pergerakan titik ataupun objek daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, objek daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, cara dia nak bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain tu ada 3 cara. Yang pertama adalah translation, yang kedua adalah reflection, yang ketiga adalah rotation. Okey, baik, saya nak terangkan tentang translation dulu. Contoh, okey, katakanlah saya ada sebuah segitiga macam ni. Okey, ni adalah objek. Kita panggil benda yang asal ni adalah objek. Kemudian dia berpindah tempat daripada sini, tiba-tiba dia ada kat atas sikit. Okey, dia ada kat sini. Okey, jadi yang ni kita panggil dia sebagai transformation, pergerakan objek dari satu tempat ke tempat yang satu lagi. Yang ni kita panggil dia sebagai image. Image adalah image bagi objek lah. Ni adalah objek, benda yang asal. Bila dia bergerak ke tempat baru, benda ni dipanggil sebagai image. Katakanlah objek ni nama dia A. Bila dia jadi image, maka nama dia dah jadi A prime ataupun A tanda. Okey, ini adalah translation. Okey, transformation, bila dia pindahkan satu objek ke tempat yang lain tersebut, dia punya bentuk tidak akan berubah. Kalau ni segitiga, dia dah pindah ke sini pun dia tetap jadi segitiga. Dia tak jadi segi 4 ke segi 5 ke dan sebagainya. Okey, dia punya bentuk mesti sama saiz. Bukan sama saiz, sama bentuknya. Tak boleh segitiga jadi bentuk lain. Okey, ni adalah contoh translation. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. Sama sebiji, tak berubah apa-apa pun. Yang berubah ialah kedudukan sahaja. Okey, saya nak bagi contoh tentang reflection pula macam mana. Okey, reflection pula seperti namanya, reflection tu kalau bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pantulan. Contoh, katakanlah saya ada objek. Okey, objek tu bentuk macam Allah jatuh dulu dah. Okey, objek tu bentuk dia segitiga macam ni, sedikit balik. Okey, segitiga. Okey, dan ini saya ada satu garisan pantulan. Okey, ni adalah objek. Okey, reflection adalah daripada sini, objek, dia berpindah ke sebelah sini. Ini adalah garisan lipatan. Kita anggap reflection ni kita lipat. Okey, anggap ni adalah sekeping kertas, kita lipat kat tengah-tengah kawasan ni. Okey, ni garisan yang kita nak lipat. Jadi objek tu bila dia dilipatkan ke sebelah sini, direflektkan ke sebelah sini, maka bentuk dia akan jadi begini. Okey, lebih kuranglah. Jadi macam nilah. Okey, jadi ini adalah dia punya image. Ini kita panggil sebagai reflection. Dia terbalik macam cermin lah. Kamu tengok cermin. Reflection tu adalah macam cermin. Okey, jarak daripada sini ke sini adalah sama dengan jarak daripada sini ke sini. Baik, ni contoh sedikit sebanyak macam mana itu reflection. Nanti kita akan tengok lebih lanjut. Okey. Dan yang ketiga, transformation yang ketiga adalah rotation. Okey, rotation. Contoh kita ada sebuah segitiga juga. Okey, rotation ni dia kena ada pusat putaran. Rotation ni adalah putaran dia nak berpusing. Jadi ni kita ada sebuah segitiga, dia nak berpusing mengikut center dia kat sini. Jadi katakanlah kalau segitiga ni nak berputar, rotation 90 degree. Jadi ini adalah garisan dia, sambungkan, dia berpusing 90 darjah. Maka kedudukan dia akan jadi lebih kurang kat sini. Macam ni. Okey, maka ini adalah dia punya objek. Ini adalah image. Okey, apa bezanya translation, reflection dengan rotation itu tadi? Okey, translation macam saya terangkan tadi, bentuk dia sama, kekal. Yang beza hanyalah pergerakan dia saja. Dia asalnya ada kat sini, tiba-tiba dah ada kat sini. Okey, kalau yang reflection tu tadi, dia macam cermin. Okey, dia macam cermin. Contoh, ni adalah satu segitiga. Dipantulkan pada satu garisan, maka dia akan jadi macam ni. Terbalik, dia cermin. Okey, untuk rotation pula, dia berpusing lah. Okey, ni adalah satu segitiga, dia berpusing sampai ke sini. Nampak dia punya tajam pucu ni, dah ada kat sini sekarang ni. Dia berpusing 90 darjah daripada sini, berpusing 90 darjah. Ni tepi dia, kita berpusing pada center 90 darjah, maka dia ada ke sini. Okey, dia tak semestinya macam ni je rotation dia. Tak semestinya 90 darjah, tak semestinya ini arah dia. Dia ada banyak lagi. Cuma saya nak terangkan dulu apa itu transformation. Dia ada 3 jenis, translation, reflection dan juga rotation. Okey. Kita tengok example. Which of the following shows a transformation and why? Okey, daripada A ke B. Ni bentuk A jadi bentuk B. Ya, ini adalah transformation. Ini adalah contoh reflection yang saya tunjukkan tadi. Okey, daripada A dia jadi B. Apa yang beza dia? Okey, ni bentuk dia macam ni. Ini bentuk dia pula macam ni. Okey, size dia sama, maka ini adalah reflection. Okey, kita tengok B. Daripada sini jadi macam ni.
Okey, ini pun adalah transformation dan ini adalah translation sebab bentuk dia sama. Ni segitiga macam ni, yang ni pun segitiga macam ni. Yang membezakan hanyalah kedudukan dia. Maka ini adalah transformation. Okey, C. Ni ada bintang P dan ini ada Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni adalah heptagon, ni adalah pentagon. Okey, daripada P jadi Q. Yang ni bukan transformation. Sebab apa? Sebab bentuk dia dah berubah. Daripada pentagon tiba-tiba jadi heptagon. Maka dia yang ni bukan transformation ya. Transformation macam syarat yang kita cakap tadi, dia punya bentuk tidak boleh berubah. Bentuk dia mestilah kekal. Kalau bulat, bulat lah. Kalau petak, petak lah. Dia tak boleh petak tiba-tiba tukar dia bulat. Yang tu bukan transformation lagi. Okey, dan juga D. Okey, daripada K, dia bergerak menjadi L. Okey, ni pun sama juga daripada trapezium, tiba-tiba jadi rectangle. Maka bentuk dia dah berubah, maka ini bukanlah transformation. Ya, transformation mesti bentuk dia sama. Ni reflection, yang ni translation. Okey, kita tengok tentang congruence pula. Congruence. Two objects are congruent if both have the same shape and size regardless of the orientation of the movement. Okey, congruent atau bahasa Melayu congruent juga. Ni bahasa Melayu. Congruent. Congruent ni maksudnya dua buah bentuk itu adalah sama sebiji. Okey, kita ada dua buah bentuk. Contoh saya ada sebuah segitiga kejap. Okey, ni saya ada sebuah segitiga. Okey, ni saya ada sebuah segitiga lagi. Okey, ni panjang dia 5, sini 4, sini 3. Sini 5, sini 3, sini 4. Okey, ni A, yang ni B. Okey. Ini ukuran dia 4, sini 5, sini 3. Sini 5, sini 3, sini 4. Okey. Jadi, dua buah objek ini A dan B adalah congruent sebab bentuk dia sama, dua-duanya segitiga. Okey, sudut dia pun sama, confirm. Dan dia punya ukuran pun sama. Sini 4, yang ni 4. Sini 3, sini 3. Yang ni 5, yang ni 5. Bila dia punya bentuk dan juga ukuran tu adalah sama, dua bentuk ni, maka dia dipanggil sebagai congruent. Okey, contoh lagi. Saya ada yang ni, segi 4. Sama. Yang ni panjang dia semua 5, 5, 5. Okey, yang ni pun panjang dia semua 5, 5, 5. Maka dua buah bentuk ni adalah congruent. Kita panggil dia sebagai congruent. Congruent ni mesti datang berpasangan. Dia mesti dua bentuk yang sama, maka kita panggil dia sebagai congruent. Ataupun bahasa lain kita panggil dia sebagai kopi ori lah. Sama Okey, sama. Sekejap. Telefon berbunyi. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, sekarang kita nak masuk tentang translation. Apa itu translation? Okey, sekarang kita nak masuk tentang translation macam yang kita dah cakap tadi. Translation tu adalah pergerakan satu objek dari sini, dia berpindah ke tempat lain. Okey, tiga benda yang kamu kena tahu tentang translation ni adalah tentang image, objek dan juga dia punya translation ataupun dia punya direction dia. Okey, direction ataupun pergerakan translation ni boleh diberi dalam bentuk vector form. Okey, ni vector form X dan juga Y. Okey, di mana X ni adalah pergerakan kiri dan juga kanan. Ni kanan, ni kiri. Okey, dan Y pula adalah pergerakan atas dan juga pergerakan bawah. Okey, kalau nilai X ni adalah positif, maka dia bergerak ke kanan. Kalau nilai X ni dia adalah negatif, maka dia bergerak ke kiri. Kalau Y ni nilai dia positif, dia bergerak ke atas. Kalau Y ni nilai negatif, dia bergerak ke bawah. Yang ni kita panggil sebagai translation ataupun arah pergerakan bagi sesebuah objek. Okey, cakap banyak susah nak faham. Jadi kita terus tengok kepada contoh. Okey, katakanlah saya ada titik P. Okey, sekarang saya ada titik P. Saya nak gerakkan titik P ni dengan satu translasi ataupun satu translation 4 negatif 1. Okey, saya nak gerakkan titik P ni dengan translation 4 negatif 1. Macam saya terangkan tadi, 4 ni adalah pergerakan untuk X, kiri dan juga kanan. Negatif 1 ni adalah pergerakan untuk Y, atas dan juga ataupun bawah. X ni adalah kanan ataupun kiri. Kalau dia positif, gerak kanan. Kalau dia negatif, gerak kiri. Yang Y pula, kalau positif, gerak atas. Kalau negatif, gerak ke bawah. Okey, jadi kita kena ikut urutan. Kita kena gerakkan yang X dulu, barulah kita kena gerakkan untuk yang Y. Okay, jadi kita nak gerakkan titik P ni mengikut translation yang diberi, pergerakan X dan juga pergerakan Y. Okay, disebabkan dia bagi kat sini nilai dia 4 positif. 4 positif. So dia kena gerak 4 kali ke kanan. Ini P gerak P. 1, 2, 3, 4. Maka kedudukan dia adalah di sini. Kemudian kita buat yang pergerakan Y pula. Disebabkan nilai dia adalah negatif 1. Nilai dia adalah negatif 1. Maka kalau negatif kita bergerak ke bawah sebanyak-banyak berapa kali? Sebabkan nilai dia 1, so turun sekali. So ada titik tersebut di sini. P tu asal dia dari sini, dia dah berada di sini dan kita labelkan dia sebagai P prime ataupun
P tanda. Maka ini adalah translation. Pergerakan P ke sini. Okay, dengan translation dia 4, -1. Di mana 4 ni adalah pergerakan ke kanan, -1 ni adalah pergerakan ke bawah. Okay, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 1 ke bawah. Okay, boleh faham? Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Macam mana pula kalau pergerakan -2, 3. Okey, kalau macam ni pula macam mana? Okey, macam saya cakap tadi, yang ni adalah pergerakan untuk X, yang ni adalah pergerakan untuk Y. Kita buat pergerakan yang untuk X dulu, dia bergerak -2. Negatif bermaksud dia bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey, kemudian Y pula, +3. Kalau negatif bergerak ke bawah, kalau positif bergerak ke atas. Baik, berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Maka kedudukan P yang baru adalah di sini dan kita labelkan dia sebagai P tanda. Okey, ini adalah translasi ataupun translation. Okey, contoh lagi. Apa lagi 7 -2. Contoh 7 -2. Okey, macam biasa gerakan X, gerakan Y, kita buat yang X dulu. Tolong ingat X dahulu. Okey, jadi 7 positif. Jadi positif gerak ke kanan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang Y dia pula adalah -2. Negatif maksud turun ke bawah berapa kali? 2. 1, 2. Maka P yang baru berada di sini. Okey, di sini. Ini adalah P baru, labelkan dia dan tandakan. Dan ini adalah P tanda. So kita tahu yang ni adalah objek, benda yang asal. Yang ni adalah dia punya image, pergerakan, kedudukan titik tersebut yang baru. Okay, boleh faham tentang translation, maka kita proceed ke soalan. Example 7. Okay. Determine the translation for the diagrams below. Tentukan translation bagi rajah di bawah. Okay, ni kita ada sebuah segitiga, yang ni pun adalah sebuah segitiga. Maka ni adalah translation, pergerakan daripada mana ke mana? Bukan daripada sini ke sini ya. Dia adalah pergerakan daripada sini ke sini. Macam mana saya tahu? Kita tengok tanda ni. Nampak ni tanda ni? Ada tanda kan kat sini? Ini bermaksud ni adalah image. Okey, bila dia image maksudnya dia adalah kedudukan yang baru dan ini adalah kedudukan yang asal. Ini adalah objek dan ini adalah image-nya. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya translation? Okey. Sini ada 3 titik dekat segitiga, betul tak? Kita pilih satu titik. Okey, ini adalah titik yang saya pilih. Yang mana yang sepadan dengan titik yang berada pada image? Okey, ini adalah titik yang sepadan yang ada pada image. Jadi saya kena tengok pergerakan dia. Dia bergerak daripada sini ke sini. Apa pergerakan dia tu? Jadi kita kena kesan. Okey, jadi titik tu kita buat pergerakan dia untuk X dulu. Okey, kita kesan pergerakan X dulu, kemudian barulah kita kesan pergerakan untuk Y. Okey, kita tengok dia bergerak daripada sini ke sini. Macam mana cara dia bergerak? Untuk X dia bergerak sebanyak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Kemudian untuk Y pula dia bergerak berapa kali ke atas ni? 1, 2, 3, 4. Maka daripada objek dia, dia bergerak kepada image yang baru, dia bergerak 3 kali ke kiri dan 4 kali ke atas. Jadi macam mana kita nak buat dia translation? 3 kali ke kiri, 4 kali ke atas. Kalau ke kiri maksudnya -3, kalau Y ke atas maka 4. Maka dia punya translation adalah -3, 4. Di mana pergerakan 3 kali ke kiri, 4 kali ke atas. Okey, boleh faham ke? Okey, kita tengok contoh yang B. Okey, dia bergerak daripada sini ke sini. Kita pilih satu titik yang sepadan. Nak pilih puncak ni. Okey, puncak pun boleh. Okey, daripada sini dia bergerak ke sini. Kita buat pergerakan yang X dulu. Okey, 1, 2, 3, 4. Dia bergerak 4 kali ke kiri. Okey, kemudian dia bergerak ke bawah. 1, 2, 3. Okey, 4 kali ke kiri, 3 kali ke bawah. 4 kali ke kiri adalah -4, 3 kali ke bawah adalah -3. Maka ini adalah dia punya translation. Okey, lagi sekali soalan. 1, 2, 3, 4 ni adalah pergerakan X, 3 kali ke kiri, 4 kali ke kiri, -4. 3 kali ke bawah, 1, 2, 3, maka dia jadilah -3 untuk pergerakan Y. Okey, sekarang kita tengok untuk contoh C. Okey, ni adalah objek, ni adalah image, maka dia bergerak dari atas turun ke bawah. Okey, kita pilih satu titik yang sepadan. Saya pilih titik ni. Okey, tak kisahlah kamu nak pilih titik mana pun. Okey, ni. Daripada sini ke sini. Untuk X, pergerakan X, tak ada. Dia tak gerak ke sini ataupun ke sini. Tak ada pergerakan X. Maka pergerakan X dia adalah kosong sebab kekal. X dia tak ada gerak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, dia sama je. Daripada sini, dia ke bawah. Dia tak ada pergerakan kiri dan kanan. Maka pergerakan untuk X dia adalah
kosong. Okey, pergerakan untuk Y dia pula. Daripada sini dia turun ke bawah 1, 2, 3. Kalau turun ke bawah 3 kali maka kita letak pergerakan dia adalah negatif 3. Okey. Boleh faham semua? Okey, kita proceed ke contoh yang seterusnya, contoh 8. Draw the image of object A in the diagram with the translation -2, -4. Okey, jadi dekat sini dia bagi objek. Ini adalah satu objek, sebuah segitiga dan dia labelkan sebagai A. Sekarang dia nak suruh kita lukis image bagi objek tersebut. Okey, dengan translation -2, -4. Maksudnya kita kena dapatkan image dia ada kat mana, kita kena lukis. Okey, jadi -2, -4. Kita kena pilih satu titik dulu. Okey, ni satu titik. Okey, kita pindahkan satu titik dahulu. -2, -4. -2 bermaksud 2 kali ke kiri. 1, 2. -4 maksud 4 kali turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Maka dia punya puncak yang segitiga ni sekarang dah ada kat sini. Okey, labelkan ni adalah puncak dia yang pertama. Ni kan puncak. Okey, jadi yang lain-lain sambung je lah. Buatlah segitiga saiz yang sama. Okey, ni turun ke bawah 1, sini tapak dia 2, naik ke atas. Okey, jadi kita sambung lukis. Turun ke bawah 1, sini 2, naik ke sini. Okey, maka ini adalah dia punya A prime ataupun A tanda dia punya image lah. Okay, pindah daripada sini ke sini dengan -2, -4. Kita semak balik titik ni. Titik ni berpindah ke sini. Betul tak -2, -4? Okey, -2. 1, 2, pergerakan 2 ke kiri. Kemudian turun ke bawah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Betul lah tu. Okay, ini cara nak semak. Okey, jadi kita dah lukis daripada image menjadi objek. Okay, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Sorry. B, 3, -1. Okey, jadi kita pindahkan satu titik dulu. Okey, titik ni kita pindahkan satu titik dulu. Pergerakan dia adalah 3, -1. 3 itu adalah pergerakan ke kanan 3 kali dan -1 maksud 1 kali ke bawah. Pergerakan kanan 3 kali. 1, 2, 3. 1 kali ke bawah, maka dia berada di sini. Ini adalah kedudukan puncak dia sekarang ni. Jadi kita sambunglah untuk melengkapkan segitiga tersebut dengan saiz yang sama. Okey, jadi turun ke bawah 1, sini 2, sambung ke sini. Maka jadilah kita punya segitiga dan labelkan ni sebagai A prime untuk menunjukkan bahawa ini adalah objek dan ini adalah image. Okey, boleh? Okey, so sekarang kita dah settle tentang bab translation yang berkenaan dengan lukis-lukis. Okey, lukis-lukis kita dah settle, senang saja, kita hanya follow saja pergerakan dia. X adalah pergerakan kanan dan juga kiri. Kita kena buat pergerakan X dulu. Kemudian barulah kita buat pergerakan yang Y, iaitu pergerakan atas dan juga bawah. Okey, ke kanan positif. Kalau nombor dia adalah positif untuk X tu, maka gerak ke kanan. Kalau nombor dia adalah negatif untuk X, bergerak ke kiri. Kalau nombor dia positif untuk Y, bergerak ke atas. Kalau nombor dia adalah negatif untuk Y, bergerak ke bawah. Okay, for questions involving calculation for coordinates of images, objects or translation. Okay, kalau yang melibatkan tentang pengiraan pula, okay, kamu ada dua cara untuk selesaikan soalan tu. Satu dengan cara kamu lukis, yang kedua adalah kamu gunakan formula. Okay, formula ni tidak diberi dalam buku teks ya. Formula ni tidak diberi dalam buku teks. Okay, formula untuk mengira tentang translation adalah objek, tambahkan dengan translation, objek tambahkan dengan translation adalah sama dengan image. Ini adalah formula untuk kira pengiraan tentang translation. Dan semua benda ni mestilah dalam bentuk vector form. Apa itu vector form? Ni dalam bentuk macam ni. Okey, dalam bentuk macam ni. Contoh, kejap lagi saya tunjuk contoh. Okey, example 9. Determine the coordinates of the image for point Q31 with translation -5, 2. Okey, jadi kat sini tentukan koordinat bagi image untuk titik Q31 with translation -5, 2. Maksudnya kat sini, ini adalah objek. Okay, ini adalah objek Q31. Sekarang dia nak suruh kita tentukan koordinat bagi image, koordinat yang benda baru setelah dia ditranslasikan ataupun ditranslationkan dengan -5, 2. Dah gerak -5, 5 kali ke kiri, 2 kali ke atas. Apa koordinat dia yang baru? Jadi kita kena tentukan benda tu. Okey, caranya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan kamu melukis. Okey, lukis Cartesian plane, kamu plotkan Q, gerakkan titik 5 kali ke kiri, 2 kali ke atas dan dapatkan koordinat dia. Tapi leceh sikitlah, tapi tunjuk juga. Ni lah. Ni. Ni benda ni ada dalam buku teks ni caranya. Okey, kamu lukis Cartesian plane, plot lah semua ni. Cartesian plane ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lukis semua. Okey, ni adalah objek dia Q. 3, 1. Sini adalah 3. Y dia adalah 1. Okey. Kemudian kamu gerakkan titik dia 5 kali kiri, 2 kali ke atas. 1, 2, 3, 4, 5.
2 kali atas. 1, 2. Maka dapatlah koordinat bagi dia punya image iaitu -2, 3. Okey, ni dengan cara melukis. Okey, nampak siapa yang prefer melukis, lukislah. Tapi bagi saya adalah lebih mudah kalau kamu gunakan formula untuk mengira sebab dia adalah lebih mudah sebenarnya. Okey, tapi kalau siapa yang tak faham formula ke apa ke, cubalah teknik melukis ni. Okey, saya tunjukkan yang teknik guna formula saja ya. Okey, tak boleh tekan pula. Okey. Jadi formulanya tadi adalah objek ditambahkan dengan translation adalah bersamaan dengan image. Okay, image ni adalah benda yang kita nak cari. Koordinat bagi image. Okay, objek ni apa? Objek ni, ini adalah objek. Okay, objek ni dalam bentuk, objek ni dalam bentuk koordinat. 3, 1. 3 tu adalah X, 1 tu adalah Y. Tukarkan objek tersebut daripada bentuk koordinat, kita nak tukarkan dia kepada bentuk vector form. Vector form maksudnya X ke atas, Y ke bawah. Jadi objek dia 3, 1. X-nya di atas, Y-nya di bawah ni. Ni letak ke atas, 1 ni letak di bawah. Ni adalah objek. Tambahkan dengan translation dia. Okey, translation dia berapa? Translation dia adalah -5, 2. Dan kita akan dapat dia punya image. Okey, jadi kita selesaikanlah. 3 tambah -5. 3 tambah -5 jadi berapa? Tekanlah kalkulator. Mana kalkulator saya? Tekan kalkulator. Salah kalkulator. Tukar kalkulator. Okey, 3 tambah -5. Jadi dapat -2. 3 tambah -5 dapat -2. Okey, jadi tulis kat sini -2. Okey, seterusnya kita buat yang bawah pula. 1 tambah 2. 1 tambah 2 jadi 3. Maka ini adalah dia punya image. Tapi image ni adalah dalam bentuk vector form. Tukarkan bentuk vector form ni kepada bentuk koordinat. Jadi dapatlah yang atas ni adalah X, -2. Yang bawah tu adalah Y, 3. Jadi ini adalah image bagi point Q. Maka kita labelkan dia sebagai Q tanda. Ini adalah koordinat bagi Q tanda iaitu -2, 3. Okey, kita check balik. Sama tak dengan yang tadi? Okey, anda tengok. Sama je nampak ni. Sini -2, sini 3. So dapat sama. Okey, jadi bagi saya daripada kamu lukis ni penat-penat lukislah apalah dan gerak takut salah tanda dan leceh semua benda tu, lebih baik kamu gunakan formula ini untuk selesaikan soalan. Masukkan sahaja objek tambah translation bersamaan dengan image. Okey, dan mesti semua benda ni mesti dalam vector form. Lagi sekali soalan objek ni kita masukkan dia punya koordinat objek, 3 ni letak kat atas, okey. Y-nya letak kat bawah. Yang ni pula adalah translation dia. Kita ambil yang ni letak kat sini translation dia -5, 2 untuk dapatkan image. Kita selesaikan 3 tambah -5. Yang atas selesaikan yang atas, yang bawah selesaikan dengan yang bawah. Okey, 3 tambah -5 jadi -2. 1 tambah 2 jadi 3. Okey, yang ni bukan jawapan dia lagi. Yang ni dalam bentuk vector form. Dia nak koordinat. Bila dia nak koordinat, kena tulis dalam bentuk koordinat. Yang atas ni adalah dia punya nilai X dan yang bawah ni adalah dia punya nilai Y. Jadi kita labelkan Q tanda ataupun dia punya image adalah bersamaan dengan -2, 3. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, example 10. Okey, sama juga kita nak buat dengan menggunakan formula. Saya tulis formula ni dekat sini supaya senang nak ingat. Setiap kali kamu nak selesaikan soalan translation, tulis dulu formula supaya tak salah dan mudah kamu nak ingat. Okey, objek plus translation is equal to image. Okey, tulis kat situ. Object A undergoes the translation 3, -2. Determine the coordinates of object A if the image A prime is as follows. Okey, dia cakap objek A telah melalui translation 3, -2. Tentukan koordinat objek A tersebut kalau dia punya image adalah -6, 1. Ni adalah dia punya image. Setelah dilalui, ni adalah image setelah dilalui translation 3, -2. Apa dia punya objek? Tadi dia bagi kita objek, dia bagi kita translation untuk kita dapatkan image. Betul? Okey, sekarang ni dia bagi kat kita image, dia bagi kat kita translation. Dia nak suruh kita dapatkan objek. Tempat asal dia kat mana? Kedudukan asal dia kat mana sebelum dia ditranslasikan ataupun ditranslationkan. Okey, jadi jangan risau, jangan gundah gulana, kita hanya perlukan guna sahaja formula ni dan kita akan dapat jawapan. Okey, tulis formula untuk A. Object plus translation sama dengan image. Okey, panjang sangatlah, saya short form je lah. Okey, pandai saya short form. Tulis apa? Object plus T, object plus translation is equal to image. Macam ni senang sikit.
Okay, tak payah panjang-panjang. Objek plus translation equal to image. Okay, objek ni adalah benda yang kita nak cari. So, kita tak je dia sebagai X, Y. Tak tahu lagi. Tambahkan dengan translation dia adalah 3 negatif 2. Ni adalah dia punya translation. Dia dah bagi dah. 3 negatif 2. Dan image dia pun dia dah bagi iaitu negatif 6, 1. Jadi, kita masukkan, tukarkan dia kepada vector form. Negatif 6 duduk atas, 1 duduk dekat bawah. Okay, jadi kita nak dapatkan nilai yang ini. Iaitu objek. Ni objek Yang ni yang kita nak dapatkan. Jadi apa yang kita nak buat? Jangan risau. Kita buat persamaan linear je. Kita pindahkan yang ni ke sebelah kanan. Boleh pindah-pindah juga. Tak ada masalah. Ni macam persamaan linear. Pindahkan ini ke sebelah kanan. Okay, jadi yang ni positif. Pindah sebelah sini. Dia akan jadi negatif. Jadi sebelah kiri sekarang tinggal X, Y. Di sebelah kanan akan ada negatif 6, 1. Ditolakkan dengan 3, negatif 2. Okey, jadi sekarang kita selesaikan. Yang atas selesai dengan yang atas, yang bawah selesai dengan yang bawah. Negatif 6 tolak 3. Negatif 6 tolak 3. Tekanlah kalkulator. Okey, takut kamu congak-congak salah. Negatif 6 tolak 3. Dapat negatif 9. Kalau boleh congak tak ada masalah. Okey, tapi kalau tak boleh congak, tekan kalkulator. Okey, negatif 6 tolak 3 akan dapat negatif 9. Allah, mana pen saja. Negatif 9 untuk yang atas. Yang bawah pula 1 tolak negatif 2. Okey, tolak-tolak dia jadi tambah. 1 tolak negatif 2, dia akan jadi tambah. 1 tambah 2, maka dapatlah 3. Ataupun yang ni kalau tak boleh congok juga, tekanlah kalkulator. Risau saja takut salah kira nanti. Okey, jadi dapatlah nilai X dia adalah negatif 9, Y dia adalah 3. Jangan biarkan jawapan kamu macam ni, kamu akan hilang jawapan akhir. Dia nak koordinat. Bila nak koordinat, kena tulis koordinat. Okey, jadi koordinat bagi objek dia adalah negatif 9, 3. Ini adalah jawapan untuk yang A. Okey, yang ni objek dia yang asal melalui translation 3 negatif 2, okey, kemudian dapatlah dia punya image negatif 6, 1. Itu maksudnya. Okey, jelas. Sekarang kita proceed kepada soalan yang B. Okey, pun sama je, jangan risau guna formula tu, semua benda boleh settle. Formula dia adalah objek ditambahkan dengan translation adalah sama dengan image. Objek ni benda yang kita nak cari. So kita tak tahu nilai dia, kita letak X dan juga Y. Ditambahkan dengan translation dia sama je, 3 negatif 2. Yang berbeza hanyalah image iaitu 9, 0. 9 tu adalah X, Y dia adalah 0. Sama macam tadi, kita pindahkan yang ni ke sebelah kanan sebab kita nak dapatkan X, Y. Buat semak linear. Pindahkan, pindah-pindah. Sebelah kiri ada X, Y. Sebelah kanan ada 9, 0, ditolakkan dengan 3, negatif 2. Selesaikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Sebelah kiri ada XY. Yang ni 9 tolak 3, 9 tolak 3 jadi 6. Okey, malah tekan kita congak 9 tolak 3 jadi 6, 0 tolak negatif 2 jadi kosong ke? Ini ramai yang pening benda ni, tekan kita. Okey, tolak-tolak jadi tambah, jadi 0 tambah 2, maka bawah dia akan jadi 2. Okey, boleh faham ke? Lagi sekali soalan, objek dia, benda yang kita nak cari. Translation dia dah bagi 3 negatif 2. Image ni saya ambil kat sini. Okey, dia nak objek, pindahkan yang ni ke sini. Dia boleh tambah, pindah sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Persamaan linear. Tolakkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 9 tolak 3 jadi 6. 0 tolak negatif 2 jadi 2. Okey, 0 tambah 2 jadilah 2. Okey, ingat jangan tinggalkan jawapan dalam vector form. Ini adalah vector form, dia nak dalam koordinat. Maka bagilah jawapan dia adalah 6, 2. Ini adalah jawapan akhir. Okey, boleh. Sekarang kita tengok example 11. Okay, given that P prime, P prime ni apa? Okay, ini adalah image. Dia tak sebut image. Dia ada sebut juga. Okay, tak salah. Okay, P prime maksudnya ini adalah image dan P ini adalah objek. Kadang-kadang dia tak sebut, dia bagi je P prime 36 and P 29. Dia suruh tentukan translation. Kadang-kadang dia cakap macam tu. Jadi kita kena kenal pastilah yang mana satu image, yang mana satu objek. Okay, tulis dulu formula. Dapat soalan yang pengeraan ni, tulis dulu formula. Objek tambahkan dengan apa benda ni? Translation lah sama dengan image. Okey, tulis dulu benda ni. Sekarang dia dah bagi kat kita objek. Ni objek dan dia bagi kat kita image iaitu 3, 6. Benda yang dia nak cari adalah translation yang tengah-tengah ni. Okey, jadi kita masukkan sahaja nilai dia. Tulis dulu formula objek tambah translation sama dengan image. Objek yang diberi adalah 2, 9. 2 kat atas, 9 kat bawah. Ditambahkan dengan translation, kita tak tahu nilai dia. Letak dia sebagai X dan juga Y. Dan image-nya adalah 3, 6. Ni image 3, 6. Tulis kat sini 3, sini 6. Okey, jadi kita nak dapatkan XY. Maka kita pindahkan 2, 9 ke sebelah kanan. Okey, jadi sebelah kiri akan tinggal XY. Di sebelah kanan ada 3, 6. Ditolakkan dengan 2, 9. Sebab apa tolak? Ni kan positif, tak ada apa-apa simbol depan dia, maka dia positif lah. Pindah sebelah kanan, dia akan jadi negatif.
Okey, jadi kita tolakkan yang atas dengan atas, yang bawah dengan yang bawah. 3 tolak 2 untuk yang atas, 3 tolak 2 jadi 1. Yang bawah pula 6 tolak 9, maka dapatlah negatif 3. Maka ini adalah translation dia. Yang ni jangan gatal-gatal tangan pergi tukar dalam koordinat pula. Okey, translation tidak boleh ditulis dalam bentuk koordinat. Biarkan macam ni. Inilah jawapan akhir. Okey, bila dia nak translation, inilah translationnya iaitu 1, negatif 3. Jangan pergi tukar jadi 1, negatif 3. Jawapan ni akan jadi salah. Hilang satu markah untuk jawapan. Okey, yang hanya kamu kena tukar adalah untuk objek ataupun image sahaja kalau diminta dalam koordinat. Okey, jelas. Okey, sekarang kita tengok contoh yang saya ambil dalam buku teks. Example mana dah dalam buku teks lah. Ni kat sini. Jauh pula terlajak. Ni kat sini example self practice 11.2. Ni saya ambil yang nombor 5 yang ada otak ni. Kena jawab, kena pakai otak. Okey, ni contoh dia. The object L14 is mapped to a position L prime 3 negative 5 after a translation. Dia cakap ni objek L14 jadi ni adalah objek L14 sekarang dah jadi image 3 negatif 5 selepas satu translasi. Determine the position of an image or object with the same translation for the coordinate points below. Okey, sekarang L ni jadi yang ni, maka dapat translation. Sekarang nak gunakan translation yang sama tu untuk titik ni. Okey, jadi mula-mula sekali kita kena tentukan dulu daripada L kepada L prime ni, daripada objek ke image ni, apa dia punya translation dia. Dapat translation tu, barulah kita boleh cari titik untuk yang titik-titik yang lain. Okey. Sekarang dia bagi kat kita objek. Saya tulis O je. O sama dengan 1, 4. Image dia adalah 3, negatif 5. Kita nak dapatkan dia punya translation dulu. Maka formula dia adalah objek tambahkan dengan translation bersamaan dengan, betul. Objek tambah translation sama dengan image. Objek dia adalah 1, 4. Okay, jangan letak macam ni Okay, macam ni dah kira salah. Ni adalah pecahan 1/4. Dia bukan 1/4. Dia adalah 1 atas, bawah dia 4. Okay, ditambahkan dengan translation dia tak tahu, letak X dan Y. Dan image dia adalah 3, negatif 5. Letak kat sini 3, sini negatif 5. Okay, kita nak dapatkan X, Y ni, maka kita pindahkan 1/4. 1/4 tengok, saya pun dah salah. Sebab tadi sebut 1/4, saya pun sebut 1/4 sekarang. Kita pindahkan 1/4 ni ke sebelah kanan. Maka sebelah kiri ada X, Y. Sebelah kanan ada 3, negatif 5. Ditolakkan dengan 1/4. Okey, jadi kita dapatkan dia punya translation dulu. Translation dia adalah 3 tolak 1 jadi 2. Negatif 5 tolak negatif 4. Tak boleh congak, tolong tekan kalkulator ya. Saya malas nak buka kalkulator ni. Jadi dapat negatif 9. Ini adalah dia punya translation. Sekarang kita kena gunakan translation ni yang kita dapat melalui titik L ni tadi untuk pergerakan titik-titik yang lain. Okey, boleh faham ke tu? Okey, ingat nilai ni. Ini adalah nilai dia, pergerakan dia adalah 2, negatif 9. Saya tulis kat sini. 2, negatif 9. Okey. Sekarang dia bagi titik baru iaitu titik A, 3, 1. Ini adalah objek. A, 3, 1. Sekarang kita nak dapatkan image bagi titik ni. Dia cakap kat sini Determine the position of an image or object with the same translation. Translation yang sama dengan yang L ni tadi. Okay, dengan menggunakan translation yang L ni tadi, kita nak dapatkan objek ataupun image bagi titik-titik yang lain. Yang ni dia bagi objek, maka kita kena dapatkan image dia lah. Okey, dengan menggunakan translation yang sama yang tadi tu. Okey. Jadi kita buat formula dia, objek tambah translation sama dengan image. Image yang kita nak cari sebab objek kita dah ada. Masukkan nilai, objek adalah 3, 1. Translation dia adalah 2, negatif 9. Maka kita akan dapat dia punya image iaitu X, Y. Okey, selesaikan. 3 tambah 2 jadi 5. 1 tambah negatif 9 jadilah negatif 8. Tak boleh congak, tekan kalkulator lagi sekali saya ulang. Maka dapatlah nilainya. Nilai X adalah 5, nilai Y adalah negatif 8. Tulis dalam bentuk koordinat. A prime adalah sama dengan 5, negatif 8. Okey, boleh faham? Sekarang kita tunjuk contoh yang B. Okey, untuk B ni dia bagi image. Macam mana tahu image? Tu ada tanda tu, nampak? Okey, dia bagi kita image S prime sama dengan 4, negatif 2. Maka kita kena dapatkan dia punya objek lah. Okey, sama juga macam biasa, objek tambahkan dengan translation adalah sama dengan image. Objek tak tahu, tulis dia sebagai X, Y. Translation guna yang tadi, sama je 2, negatif 9 ni untuk ke 4 soalan. Okey,
keempat-empat soalan. Jadi 2 negatif 9, maka kita dapat image dia iaitu 4 negatif 2. Ini adalah image, masukkan kat sini. Okey, dia nak dapatkan nilai objek, pindahkan ini ke sini. Maka sebelah kiri ada X, Y, sebelah kanan ada 4 negatif 2, ditolakkan dengan 2 tolak 9. Jadi nilai X, Y dia adalah 4 tolak 2 jadi 2, negatif 2 tolak negatif 9. Ha, ni tricky sikit ni. Negatif 2 tolak negatif 9. Maksudnya kat sini negatif 2 tambah 9. Okey. Ha. Sebab tolak-tolak jadi tambah. Jadi negatif 2 tambah 9 lah. Negatif 2 tambah 9 jadilah 7. Ataupun kamu tekanlah kalkulator kalau kamu confuse tengok tolak ni banyak sangat. Okey. Jadi dapatlah XY adalah sama dengan 7. XY tu tadi apa? XY ni adalah dia punya objek. Jangan tinggalkan jawapan macam ni. Objek dia S adalah koordinatnya 2, 7. Yang atas ni adalah koordinat X, yang bawah koordinat Y. Okey, saya tunjuk soalan C. Sama juga benda yang sama. Soalan C. Okey, dia bagi kat kita image J prime adalah 5 negatif 6. Guna formula objek tambah translation sama dengan image. Objek dia tak tahu X, Y. Sebab macam mana tak tahu? Sebab dia bagi image, objek tak tahulah. Okey, translation benda yang sama. 2 negatif 9 sama dengan image dia adalah 5 negatif 6. Okey, dapatkan XY. Yang ni pindah ke sebelah kanan. Maka sebelah kiri tinggal XY. Sebelah kanan ada 5 negatif 6. Ditolakkan dengan 2 negatif 9. Okey, jadi XY adalah sama dengan yang atas dengan atas. 5 tolak 2. 5 tolak 2 jadilah 3. Negatif 6 tolak negatif 9. Maksudnya negatif 6 ditambahkan dengan 9. Okey, kalau boleh congak-congak, tak boleh congak, tekan kalkulator. Jawapan dia kita akan dapat 3. Okey, jadi ingat jangan tinggalkan jawapan macam ni kecuali ini adalah translation. Translation tak apa. Kalau ini adalah image ataupun objek, maka kena bagi dalam koordinat. Okey, ni apa? Ni adalah objek. Okey, ni tadi kan, ni adalah objek, maka kena tukarkan objek. Jadi J prime adalah 5 negatif 6, J adalah 3, 3. Okey, saya tinggalkan soalan D untuk kamu buat sebagai latihan nantilah. Okey, baik. Itu sahaja untuk translation dan juga kita punya kelas pada hari ini. Apa-apa nanti boleh PM, tanya dekat Telegram ke ataupun GM ke. Baik, itu sahaja. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.